Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi pada topik 4 sebatan karbon tingkatan 5. Kita akan tengok pada kali ini subtopik 4.2, menganalisis alkohol dan kesannya kepada kesihatan. Okey, jadi tafsiran untuk alkohol. Alkohol merupakan sebatan organik. Organik maksudnya datang daripada benda hidup, sebab alkohol ini dihasilkan melalui proses penapaian karbohidrat yang mengandungi unsur karbon, unsur hidrogen dan juga unsur karbon, oksigen dan juga hidrogen. Secara umum ini adalah formula kimia dia, CnH2n tambah 1 OH. OH ini adalah kumpulan yang menghasilkan alkohol. Jika kamu lihat pada satu formula ada OH di belakang, maka ini menunjukkan ianya merupakan sejenis alkohol. Dan N ini, boleh ubah ini, anu ini boleh menjadi nombor 1, 2, 3 atau seterusnya lah. Kalau kita tukarkan N dengan 1 contohnya, bila kita tukarkan N dengan 1, kita akan dapat C1 H3OH. Kalau kita tambahkan, kita tukarkan N dengan 2, maka C2 H5OH. Jadi ini betul salah bergantung pada jenis alkohol. Contohnya ditunjukkan di sini, bila N bernilai 1, maka kita akan dapat CH3OH. Maka alkohol tersebut nama dia metanol. Jika N-nya nilainya adalah 2, maka kita akan dapat C2H5OH. Maka ini merupakan alkohol bernama etanol. Dan kalau N-nya adalah 3, maka kita akan dapat formula alkoholnya C3H7OH. Maka alkohol ini bernama propanol. Jadi meta, eta, propa itu bergantung kepada berapa banyak atom karbon yang ada dalam sebatian tersebut. Ini contohnya untuk N bersamaan dengan 4. Jadi kita akan ada C4 H9OH, ini untuk butanol. Butanol maksudnya karbonnya ada 4. Sekarang kita tengok proses pembentukan alkohol. Okey, etanol dihasilkan melalui proses penapaian, di mana yeast akan menukarkan gula ataupun kanji, secara umumnya karbohidrat, kepada etanol dan juga karbon dioksida dalam proses dinamakan sebagai proses penapaian. Jadi tunjukkan di sini glukosa ditindakbalaskan oleh yeast melalui respirasi anaerob, akan menghasilkan alkohol nama dia etanol, dan ini adalah bahan sampingan dia, iaitu karbon dioksida. Okey, sekarang ni pembuatan etanol itu proses penapaian. Kalau lihat di sini, yang pertama sekali dalam kelalang kun ini diisikan dengan lautan gula dan yeast. Kemudian kelalang kun ini ditutup dengan tutup gabus dan disambungkan dengan tip penghantar. Dan tip penghantar ini disambungkan dengan tabung uji yang diisikan dengan air kapur. Jadi di sini ditunjukkan ada gelembung gas dihasilkan. Gelembung gas yang dihasilkan ini adalah bertujuan untuk membuktikan berlakunya proses penapaian. Jika proses penapaian berlaku, maka gelembung gas ini mewakili karbon dioksida. Jadi bila karbon dioksida melalui air kapur, dia akan menukarkan air kapur daripada jernih menjadi keruh. Jadi pengeruhan yang berlaku pada air kapur membuktikan kehadiran gas karbon dioksida, dan seterusnya membuktikan berlakunya proses penapaian larutan gula yang dilakukan oleh yeast. Jadi pemakaian sepatutnya kita dapat ialah air kapur menjadi keruh, menunjukkan karbon dioksida dibebaskan dalam proses penapaian. Dari segi perbincangannya, gula akan ditindakkan oleh yeast. Yeast ini akan membebaskan enzim nama dia zimase. Zimase ini
akan menukarkan karbohidrat gula tadi kepada etanol dan juga karbon dioksida. Secara kesimpulannya, etanol boleh dihasilkan melalui proses penapaian gula oleh yeast. Banyak soalan bertanya mengenai apakah bahan yang boleh kita gunakan untuk menggantikan gula dalam penghasilan alkohol. Secara konsepnya kita boleh gunakan apa-apa karbohidrat sekalipun untuk menggantikan gula ini. Itu secara konsepnya. Okey, sebenarnya dalam pembuatan etanol ni dia akan melalui proses penyulingan. Kalau kita lihat daripada gambar rajah ini, kita ada kelalang dasar bulat. Kelalang dasar bulat ni digunakan untuk pemanasan kerana etanol ni mudah terbakar. Dan kalau kita gunakan kelalang lain mungkin boleh berlaku letupan sebab tekanan akan dihasilkan. Kelalang bulat ni dia akan menyeragamkan tekanan dalam kelalang ni. Okey, kemudian dipanaskan menggunakan penundur Bunsen. Kita ada termometer. Termometer digunakan untuk menetapkan suhu. Kita kena pastikan suhu itu pada suhu yang tertentu kerana etanol dan air tidak mempunyai takat didih yang sama. Dan wap yang terhasil akan dilalukan melalui kondenser librik. Kondenser librik ini dilalukan dengan air dan kalau diperhatikan di sini arah aliran air adalah berlawanan dengan arah aliran wap yang melalui kondenser librik. Ini bertujuan untuk meningkatkan proses penyejukan, untuk meningkatkan proses kondensasi. Bila kondensasi berlaku, wap yang terhasil tadi akan bertukar menjadi cair. Okey, pemerhatian yang boleh kita buat pada eksperimen ini, hasil sulingan yang tidak berwarna dan berbau kuat akan dikumpulkan di dalam bikar ini. Okay, perbincangan etanol terasing daripada larutan etanol kerana takat didih etanol ialah 78 darjah Celsius dan berlainan daripada takat didih air iaitu 100 darjah Celsius. Maksudnya di sini termometer ini akan dipastikan pada suhu 78 darjah Celsius supaya yang bertukar menjadi wap adalah etanol, bukan air. Kalau kita panaskan pada suhu 100 darjah Celsius, maka kedua-duanya akan bertukar menjadi wap. Tak selesai masalah. Tugas penyulingan ini adalah untuk mengasingkan ataupun untuk menulinkan etanol, mengasingkan etanol daripada air. Jadi kesimpulan, larutan etanol boleh ditulinkan melalui proses penyulingan. Sekarang kita tengok ciri-ciri alkohol. Yang pertama, alkohol merupakan cecair tidak berwarna dan berbau kuat. Ianya juga mudah meruap. Meruap maksudnya boleh bertukar daripada keadaan cecair kepada gas. Kalau kita letak alkohol dalam bikar atau dalam cawan, biarkan beberapa ketika di atas meja, insya-Allah semuanya akan hilang, semuanya akan bertukar menjadi wap. Jadi itu yang dimaksudkan dengan meruap, bertukar daripada cecair menjadi wap. Okey, yang ketiga, terlarut campur dengan air. Yang keempat, mudah terbakar. Bila alkohol terbakar, maksudnya alkohol bergabung dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Sebenarnya pembakaran alkohol ini dia akan menghasilkan warna biru. Warna biru ni biasanya merujuk kepada pembakaran yang sempurna, pembakaran lengkap dan tidak menghasilkan jelaga. Dan ditunjukkan di sini alkohol bila kita tindak balaskan dengan asid organik dan dimakinkan dengan asid sulfurik pekat akan menghasilkan satu bahan nama dia ester dan air. Jadi ini proses yang dinamakan sebagai proses pengesteran. Kalau kita tengok proses pengesteran, ini secara umum yang boleh kita buat secara ringkas. Kita tambahkan asid etanoik yang merupakan asid organik ke dalam etanol. Kemudian kita tambahkan asid sulfurik pekat sebagai makin. Dan kita panaskan campuran ini
dan dia akan menghasilkan ester. Dan ester ini dimasukkan ke dalam air. Jadi ester ini sebenarnya adalah asas atau base untuk menghasilkan banyak bahan, termasuklah pewangi dan campurkan dalam makanan dan sebagainya. Saya tengok kegunaan alkohol. Yang pertama, alkohol boleh digunakan sebagai pelarut organik, maksudnya dia boleh melarutkan sesuatu. Jadi oleh kerana alkohol datang daripada tumbuhan ataupun datang pada benda hidup, maka dia ditarifkan sebagai pelarut organik. Contoh diberikan di sini, kita ada leka, sislak, kat. Dia boleh larutkanlah, kat boleh larut dalam alkohol. Kemudian digunakan dalam bidang perubatan, digunakan sebagai antiseptik, membunuh mikroorganisma. Contohnya bila kamu ke klinik, sebelum disuntik kamu akan disapukan oleh nurse atau doktor, kamu rasa sejuk pada kulit kamu, itu merupakan alkohol untuk membunuh mikroorganisma, dan juga dicampurkan dalam ubat batuk. Okey, dalam bidang kosmetik digunakan dalam pembuatan minyak wangi, digunakan dalam pelembap dan sebagainya, dan juga boleh digunakan sebagai bahan api. Sebenarnya alkohol ini merupakan bahan api yang terbaik. Kalau kita boleh kumpulkan dengan banyak pada kos yang rendah, dia lebih baik, jauh lebih baik daripada petrol, diesel dan sebagainya. Okey, di mana pembakaran alkohol memang menghasilkan tenaga dan pembakaran lekat tidak banyak jelaga. Okey, juga digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman. Contohnya minuman beralkohol, ester digunakan sebagai pewarna makanan, dan digunakan dalam pembuatan bahan kimia, contohnya kloroform, formalin. Ini adalah bahan-bahan kimia yang mungkin pernah kamu lihat dalam makmal kamu lah. Jadi itu untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.